Bau buku-buku tebal yang memenuhi rak berbaur dengan sisa aroma kopi pekat yang samar-samar. Bagi Hairul Nizam, seorang profesional berusia 48 tahun, ruang ini adalah bukti usaha seumur hidupnya, sebuah kubu yang teguh. Namun, entah sejak bila, keretakan halus mula muncul dalam kehidupannya yang dahulunya tersusun rapi seperti buku-buku di raknya. Suara manja istrinya yang 6 tahun lebih muda, Suraya, 42 tahun, yang selalu menyambutnya di muka pintu selepas pulang dari kerja, kini terasa hambar seperti bunyi bising harian. Bilik tidur mereka bukan lagi sebuah pelabuhan di mana nafas hangat berpadu, tetapi sekadar sebuah stesen untuk melepaskan lelah seharian. Suraya, yang dikenalinya melalui seorang rakan sepunya, kelihatan seperti seekor musang yang cerdik sejak pertemuan pertama mereka. Dia seorang wanita yang pandai merajuk seperti seekor kucing yang manja, tetapi pada saat yang lain, dia akan menerkam ke dalam pelukan seorang lelaki. Bagi Hairul, yang seumur hidupnya bergelumang dengan buku, Suraya adalah sebuah dunia baru yang penuh misteri, satu-satunya kunci yang membangkitkan naluri purbanya yang lama terpendam. Bayangan Suraya menuang wain dalam gaun tidur nipisnya, bibirnya yang hangat yang mampu mencairkan setiap sentuhan kekok, dan setiap acara malam yang diciptanya adalah seperti sihir yang membuatnya lupa akan kepenatan hidup. Namun, apabila bayang-bayang usia mula kelihatan di wajah Suraya yang melepasi umur 40-an, tempo sah sihir itu juga mula berakhir. Tembok kenyataan bahwa mereka tidak dikurniakan anak ternyata lebih tinggi dan kukuh daripada yang disangka. Malam itu juga seperti malam-malam sebelumnya. Masing-masing terpaku pada skrin telepon pintar, menatal tanpa tujuan. Suraya yang pertama memecah kesunyian. "Abang." Hairul hanya mengangkat pandangannya sedikit sebagai jawaban. Wajah Suraya yang pucat disinari cahaya bulan menampakkan ketegangan yang asing. Dia membasahkan bibirnya yang kering dengan lidah sebelum menyambung kata dengan susah payah. "Saya ada sesuatu yang penting nak beritahu abang. Tapi janji dulu, apapun yang abang dengar, jangan marah." Jantung Khairul berdegup kencang. Senario terburuk yang mungkin keluar dari mulut istrinya mula bermain di pikirannya. Kemalangan? Hutang? Atau lelaki lain? Tolonglah bukan itu. Selepas Suraya berulang kali meminta janjinya, barulah dia mengangguk perlahan. Suara Suraya bergetar seperti embun beku di musim sejuk. "Sebenarnya, dulu masa di university, saya pernah bercinta sekejap dengan seorang perempuan." Seketika, pikiran Hairul menjadi kosong. Bercinta dengan perempuan? Apa maksudnya? Suraya memerhati wajah Hairul yang kebingungan lalu menyambung. Dia mengaku bahwa perasaan teruja yang dirasainya terhadap wanita itu sama seperti perasaannya terhadap lelaki. Walaupun ia hanya seketika, dia tidak dapat menafikan bahwa itu adalah sebahagian daripada dirinya. Hairul mendapati dirinya berasa lega dengan pengakuan yang tidak dijangka itu. Sekurang-kurangnya ia bukan situasi terburuk yang dibayangkannya. Ketika dia coba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa itu hanyalah kisah lama, Suraya melontarkan kata-kata penamat. "Beberapa hari lepas, saya terjumpa semula dengan kawan tuh." Udara di dalam bilik tidur yang sunyi itu tiba-tiba terasa setajam pisau. Suraya memandang tepat ke mata Khairul dan meluahkan kata-kata yang menembusi jantungnya. "Dan saya nak perkenalkan dia pada abang. Macam mana kalau kita bertiga luangkan masa bersama? Bukankah hubungan kita yang hambar ni perlukan sedikit perubahan?" Apa semua ini? Istrinya sedang mencadangkan agar dia membawa bekas kekasih perempuannya ke dalam bilik tidur mereka. Akal warasnya menjerit amaran, tetapi jantungnya mula berdegup kencang. Sebuah fantasi terlarang yang mungkin pernah dibayangkan oleh setiap lelaki, kini mengetuk pintu realiti melalui mulut istrinya sendiri. Sementara Hairul teragak-agak untuk menjawab. Suraya merapati tubuhnya sambil menunjukkan skrin telepon di hadapan matanya. Dalam cahaya skrin itu, seorang wanita dengan wajah yang suci tersenyum malu. Matanya yang jernih seolah-olah tidak dimamah usia dan bahunya yang kurus membangkitkan naluri untuk melindunginya. Gambar itu sahaja sudah cukup untuk menyampaikan pesona misteri yang dimilikinya. Bersama hembusan nafas hangat di telinga Hairul, suara Suraya menyelinap masuk seperti bisikan syaitan. "Ini kawan saya, Mayasari." "Macam mana, Bang?" Di hujung jari Suraya yang bercahaya, wanita bernama Maya di dalam skrin itu kelihatan memukau seperti lukisan yang tidak nyata. Khairul menelan air liurnya. Di sebalik kekeliruan yang dicetuskan oleh cadangan mengejutkan istrinya, rasa ingin tahu yang primitif dan tidak dapat dinafikan mula menjalar seperti seekor ular. Seolah-olah dapat membaca getaran di mata Hairul,
Suraya sekali lagi menghembuskan nafas hangat di telinganya dan mula membuka sehelai halaman dari masa lalu yang jauh dengan bahasa yang sensual. Malam tuh hujan turun dengan sangat lebat. Suara Suraya yang berbisik perlahan membawa Khairul kembali ke 20 tahun lalu di sebuah bilik kolej usang di Kuala Lumpur. Udara yang lembab, bau kulat yang tipis, dan lagu pop Inggris yang tidak dikenali mengalir bersama bunyi hujan. Suraya berkata, pada hari itu, dia minum wain bersama Maya di rumahnya. Apabila mula mabuk, mereka berbaring bersebelahan di atas katil yang sama, berkongsi kehangatan dalam kegelapan. Saya hampir terlelap, tapi tiba-tiba tangan Maya mula menjalar ke arah saya. Sentuhan itu rasa pelik, sukar dipercayai ia datang dari tangan seorang wanita, sangat berani dan panas. Suraya mengecilkan matanya seolah-olah merasai semula sensasi pada hari itu. Tanpa sadar, Khairul menahan nafasnya. Dia terperangkap tanpa daya dalam pemandangan masa lalu yang dilukis oleh bibir istrinya. Pengakuan itu berterusan, menceritakan bagaimana dunia kenikmatan yang dia percaya hanya boleh dirasai melalui lelaki, terbuka di hujung jari Maya pada malam itu. Maya telah menyerlahkan keinginan tersembunyi yang paling dalam, yang tidak pernah disedari oleh Suraya sendiri. Sesuatu melonjak di dalam diri Khairul. Ia bukan sekadar cemburu, tetapi perasaan yang lebih kompleks dan membara. Rasa iri terhadap lelaki tidak dikenali yang pernah memiliki Suraya dan Maya di usia 20-an mereka. Dan kini, perasaan kemenangan yang aneh karena dialah yang akan memiliki kedua-dua wanita matang itu sepenuhnya. Tanpa sadar, penumbuknya digenggam erat. Suraya tidak terlepas pandang perubahan pada diri Khairul. Dengan senyuman puas, dia mengesahkan dadu yang telah dilemparkan. Malam Jumaat nih, saya dah ajak Maya datang rumah kita. Kata-kata itu adalah satu pengumuman yang tidak boleh ditolak, dan isyarat permulaan sebuah permainan yang berbahaya. Masa dari hari Isnin hingga Jumaat terasa begitu lambat, seolah-olah terhenti. Khairul tidak dapat menumpukan perhatian pada kerjanya. Wajah tersenyum Maya terbayang-bayang di sebalik perkataan pada dokumen, dan dalam kesunyian bilik mesyuarat, suara sulit Suraya bergema seperti halusinasi. Mereka berdua, seolah-olah berjanji, tidak lagi menyebut tentang perkara itu. Namun, kesunyian yang menyelubungi rumah mereka lebih berat dan merangsang daripada sebarang perbualan. Mengesahkan nafsu dan ketegangan yang membara dalam pandangan mata masing-masing sudah cukup untuk membuat seluruh badan terasa teruja. Akhirnya, malam Jumat yang dinanti-nantikan tiba. Khairul tidak terkira berapa kali dia menukar pakaian. Jantungnya berdegup kencang seakan mahu memecahkan tulang rusuknya, dan telapak tangannya basah berpeluh. Ketika mereka berdua duduk bersebelahan di sofa ruang tamu, menanti dengan cemas, bunyi loceng pintu yang tajam memecah keheningan. Bunyi itu kedengaran seperti loceng permulaan sebuah perjalanan tanpa pulang. Suraya memberi isyarat dengan dagunya ke arah pintu. Khairul bangun dengan tubuh yang kaku dan melangkah dengan berat. Dengan tangan yang gemetar, dia memegang tombol pintu, menarik nafas dalam-dalam, dan akhirnya membuka pintu. Di luar, berdiri Maya, yang kelihatan jauh lebih menawan daripada dalam gambar. Haruman lilac yang lembut menyapa hidungnya. Dia memandang mata Khairul yang kaku karena gugup dan memberikan senyuman misteri yang penuh makna. Suara yang lembut tetapi tegas menembusi gegendang telinganya. Apa kabar, Abang Khairul? Suraya banyak cerita tentang Abang. Haruman lilac Maya merebak masuk melepasi pintu depan dan menyelinap ke dalam udara berat di ruang tamu. Keheningan di antara mereka bertiga begitu tegang seolah-olah boleh dipotong dengan pisau. Hanya sapaan canggung dan senyuman paksa yang bertukar, tiada siapa yang berani memulakan perbualan seterusnya. Khairul coba membasahkan tekaknya yang kering, tetapi suaranya keluar serak. Hanya Suraya, perancang semua ini, yang tersenyum santai, seperti seorang pengarah yang menantikan babak seterusnya dalam sebuah pementasan yang dirancang dengan teliti. Suraya jugalah yang memecah kesunyian. Dengan gerakan yang biasa, dia mengeluarkan sebotol wain berwarna delima pekat dari simpanan. Ada tetamu istimewa datang, takkan nak duduk saja. Dengan bunyi pop yang ceria, penutup gabus terbuka, dan aroma buah-buahan matang tersebar ke udara. Bunyi wain yang dituang ke dalam gelas kristal yang jernih kedengaran sangat jelas. Suraya menghulurkan gelas kepada mereka berdua dan secara semula jadi duduk di sofa. Khairul duduk di sebelah Maya, manakala Suraya duduk di sofa tunggal bertentangan mereka. Satu susunan tempat duduk yang dirancang dengan teliti. Mari, untuk permulaan baru Maya kita, cadang Suraya, dan ketiga-tiga gelas mereka berlaga di udara. Bunyi dentingan yang jernih itu mencipta sedikit keretakan pada dinding kejanggalan. Seteguk wain yang melalui kerongkong perlahan-lahan menyebarkan kehangatan ke seluruh tubuh yang beku.
Suraya mula memimpin perbualan dengan mengimbau kenangan zaman university. Kisah tentang Maya yang kelihatan pendiam tetapi pernah menari di atas pentas kerana mabuk semasa pesta, dan cerita tentang mereka tertidur bersebelahan di perpustakaan selepas berjaga sepanjang malam. Apabila kepingan-kepingan masa lalu itu dicantumkan, senyuman tipis mula terukir di bibir Maya. Khairul hanya diam mendengar perbualan kedua-dua wanita itu sambil menghirup wainnya. Namun, seluruh perhatiannya tertumpu sepenuhnya kepada Maya. Lehernya yang putih terdedah di bawah cahaya lampu, jari jemarinya yang langsing memegang gelas wain, dan cuping telinganya yang sedikit kemerahan semasa mendengar cerita. Segala-galanya tentang Maya membelenggu pandangannya. Ketika melodi yang mendayu-dayu mengalir perlahan dari pembesar suara dan botol wain sudah separuh kosong, Suraya mengalihkan topik perbualan kepada Khairul. Suami saya nih, nampak je pendiam, tapi sebenarnya dia sangat penyayang. Lebih daripada yang Maya bayangkan. Suraya melemparkan pandangan yang bercampur pujian dan usikan kepada Khairul. Mata jernih Maya buat pertama kalinya menatap Khairul dengan dalam. Khairul merasakan jantungnya seakan berhenti dan tanpa sadar mengalihkan pandangannya. Pada saat itulah, tangan Maya menyentuh belakang tangan Khairul yang bersandar pada kusian sofa. Satu sentuhan yang tidak disengajakan. Namun, dalam detik yang singkat itu, satu kejutan elektrik menjalar melalui lengannya hingga ke jantung. Senyuman sinis terukir di bibir Suraya yang memerhatikan segala-galanya. Dia bangun dari sofa dan duduk di ruang sempit antara Khairul dan Maya. Tanpa sepatah kata, dia dengan lembut menggenggam tangan Khairul. Seterusnya, dengan tangan yang sebelah lagi, dia menarik tangan Maya yang sedikit terkejut dan kaku. Suraya dengan lembut meletakkan tangan sejuk Maya di atas tangan panas Khairul. Saat tangan mereka bertiga bersatu di satu titik, semua bunyi di ruang tamu itu terasa menjauh. Di bawah telapak tangan Khairul, getaran halus Maya terasa dengan jelas. Suraya meletakkan tangannya di atas tangan mereka berdua yang bertindih dan berbisik perlahan seperti dalam mimpi. Perkara yang paling indah selalunya ditemui di tempat yang paling asing. Bersama kata-kata itu, datanglah keheningan yang sempurna. Hanya nafas kasar mereka bertiga yang saling terikat memenuhi ruang tamu. Keesokan paginya, Khairul terjaga oleh silauan cahaya matahari yang asing. Cahaya yang menerobos masuk melalui celah langsir yang terlupa ditutup semalaman mengubah bilik itu menjadi keemasan. Dalam keadaan mamai bercampur sisa wain dan sakit kepala, dia terfikir mungkin semua yang berlaku semalam hanyalah mimpi. Tetapi apabila dia menoleh, sangkaannya berkecai. Di sebelah kanannya, istrinya Suraya, dan di sebelah kirinya, Maya, sedang tidur nyenyak dengan nafas yang teratur. Rambut kedua-dua wanita itu yang terurai di bahunya, wajah mereka yang begitu tenang. Pemandangan yang tidak realistik itu menjadi bukti yang lebih jelas daripada sebarang kata-kata bahwa badai semalam adalah nyata. Khairul merenung sailing dalam diam. Anehnya, tiada langsung perasaan bersalah atau menyesal. Sebaliknya, ruang itu dipenuhi dengan rasa kepuasan yang aneh dan kehangatan yang menyelubungi seluruh tubuhnya. Apabila dia bergerak perlahan, kedua-dua wanita itu turut terjaga hampir serentak. Mereka bertiga yang baru bangun tidur saling berpandangan tanpa kata. Dalam detik yang sepatutnya canggung, tawa aneh terletus serentak dari bibir mereka bertiga. Tawa itu seolah-olah menjadi kod rahasia mereka, menggantikan semua perkataan dan emosi. Melihat Maya dengan wajah polos tanpa solekan menarik selimut kerana malu, bara api yang disangka telah padam di dalam diri Khairul mula menyala kembali. Seolah-olah menyadari pandangan gairah itu, Maya membalas dengan pandangan mata yang nakal. Akhirnya, pagi itu, mereka bertiga berkongsi salam hangat yang jarang sekali berlaku walaupun pada awal perkahwinan mereka. Mungkin inilah sebabnya orang kata rangsangan baru itu perlu, makan tengah hari lewat diselesaikan dengan makanan yang dipesan melalui aplikasi. Seperti orang yang berjaga beberapa malam, mereka makan dengan gelojoh, dan kemudian rasa mengantuk yang tidak tertahan menyelubungi mereka bertiga serentak. Tanpa perlu disuruh, mereka bergelimpangan di sofa dan lantai, terlelap dalam tidur siang yang paling manis. Bagi mereka yang sudah separuh umur, malam dan pagi yang dilalui itu adalah satu perjalanan yang memenatkan dari segi fisikal. Lewat petang, Suraya yang baru terjaga menarik lengan Khairul dan berkata, "Abang, belanja saya makan malam yang sedap, kesian Maya pun dah penat." Tanpa teragak-agak, Khairul mencapai teleponnya. Dia menempah 3 tempat di bufet hotel kegemaran istrinya. Harga yang biasanya akan membuatnya berpikir 2 kali, tetapi memikirkan kebahagiaan yang akan dihadiahkan kepada kedua-dua wanita itu, dia tidak berasa rugi sedikitpun. Melihat Suraya dan Maya duduk bersebelahan di hadapan meja solek, bersiap-siap untuk keluar, Khairul tiba-tiba mengagumi betapa memuaskannya hidup ini.
Di bawah cahaya lampu restoran hotel yang gemerlapan, mereka bertiga kelihatan begitu semula jadi, seolah-olah sebuah keluarga yang sudah lama bersama. Maya mengambil daging kambing panggang dan meletakkannya di dalam pinggan Hairul, lalu menyuapkannya terus ke mulutnya sambil tersenyum manja. "Sedap tak, abang?" Melihat itu, Suraya seakan tidak mau kalah, mengambil isi ketam dan membawanya ke mulut Hairul. Suasana makan malam itu tidak pernah lekang dengan gelak tawa. Menjelang akhir makan malam, Khairul perlahan-lahan mencapai tangan Suraya di bawah meja. Dengan penuh keikhlasan, dia berkata, "Sayang, terima kasih kerana menjadikan abang lelaki paling bahagia di dunia." Suraya membalas genggaman tangannya dengan riak wajah licik. Ditambah pula dengan wain yang lazat, perjalanan pulang ke rumah memerlukan khidmat pemandu upahan. Pemandangan malam Kuala Lumpur yang berlalu di luar tingkap kereta kelihatan begitu indah dan tidak nyata pada malam itu. Begitulah hari yang sempurna itu berakhir. Kereta berhenti di hadapan rumah Maya. Dia yang turun dari tempat duduk belakang menghampiri tingkap penumpang hadapan dan berbisik perlahan kepada Hairul. Kata-kata yang dilontarkannya sebelum berpisah itu mencipta riak besar di dalam hatinya. "Terima kasih banyak untuk hari ini. Entah kenapa, hati saya rasa sangat tenang." Dalam perjalanan pulang ke rumah selepas menghantar Maya, kehangatan yang selesa mengalir di antara Suraya dan Hairul, menggantikan kesunyian yang berat. Alunan balada sentimental yang berkumandang dari radio seolah-olah mewakili isi hati mereka berdua. Tanpa perlu berkata-kata, mereka sudah faham. Perbuatan luar biasa pada hujung minggu lalu bukanlah pemusnah yang meruntuhkan hubungan mereka, sebaliknya ia menjadi pelekat baru yang mengukuhkan bahagian-bahagian yang usang dan rapuh. Khairul merasakan tangan Suraya dengan lembut diletakkan di atas tangannya yang memegang stereng. Kehangatan itu terasa hingga ke jantung. Sejak hari itu, kehidupan Hairul dan Suraya mengalami perubahan yang halus tetapi nyata. Warna-warna cerah mula mewarnai kehidupan seharian mereka yang dahulunya kelabu. Hairul mula menunjukkan rasa terima kasih dan cintanya kepada istri dengan lebih aktif. Dia akan membeli bunga tanpa sebab dalam perjalanan pulang dari kerja, atau mengingati pencuci mulut kegemaran istrinya dan membawanya keluar pada hujung minggu untuk menikmatinya bersama. Suraya juga membalas perubahan suaminya itu dengan senyuman yang penuh bertenaga. Hubungan mereka menjadi erat semula seperti di zaman bulan madu yang paling hangat, seolah-olah disihir. Sebulan sekali, Maya akan menyertai mereka pada hujung minggu, dan ia menjadi satu acara rutin yang semula jadi. Maya, yang datang dengan bebas selepas meninggalkan anak-anaknya di rumah ibu bapanya, bukan lagi seorang tetamu asing. Dia seolah-olah menjadi kepingan teka-teki terakhir yang melengkapkan ruang kosong dalam hubungan aneh ini. Mereka bertiga menonton film bersama, minum wain, dan kadang-kadang berbual tentang perkara remeh-temeh sambil ketawa riang. Dan apabila malam semakin larut, mereka akan berkongsi kehangatan dalam diam, saling menenangkan dengan bahasa mereka sendiri. Hairul kini mempunyai satu hobi rahasia yang tidak boleh diberitahu kepada sesiapa. Apabila bersendirian, dia akan melayari internet untuk mencari cara-cara bercinta yang baru dan merangsangkan untuk dinikmati bersama kedua-dua wanita itu. Mungkin ada yang akan menuding jari dan memanggilnya gila. Tetapi bagi Khairul, itu adalah satu usaha yang tekun kerana tidak mahu mensia-siakan masa ajaib yang datang kepadanya. Dia akan mengingati babak-babak di dalam kepalanya dan mencubanya dengan berhati-hati pada hari kedatangan Maya. Kedua-dua wanita itu, walaupun malu-malu, akan menyertai cadangan barunya dengan rela. Kepuasan rohani yang diberikan oleh detik-detik itu tidak dapat dibandingkan dengan sebarang kenikmatan lain. Pada suatu petang Ahad, Suraya dan Maya sedang duduk bersebelahan di sofa ruang tamu, melihat album zaman persekolahan mereka sambil bersembang riang. Khairul memerhatikan mereka dari jauh sambil minum kopi. Suara tawa kedua-dua wanita itu yang berkilauan di bawah sinaran matahari memenuhi segenap ruang rumah. Tiba-tiba, kekecewaan lama kerana tidak mempunyai anak terlintas di pikirannya. Tetapi perasaan itu bukan lagi luka tajam yang menghiris hatinya. Manusia tidak boleh memiliki segala-galanya di dunia. Mungkin kerana ia tidak sempurna, kebahagiaan yang ada di tangannya kini terasa lebih berharga. Dia berpikir, bagaimana nasib sebegini baik datang kepadaku? Walau difikirkan macam mana sekalipun, dia pasti telah berjasa menyelamatkan negara dalam kehidupan lampaunya. Sebuah hubungan yang tidak akan pernah difahami oleh neraca dunia. Tetapi di dalamnya, mereka bertiga saling menyayangi dan bergantung antara satu sama lain lebih daripada sesiapapun, dan dengan cara mereka sendiri, mereka menjadi sebuah keluarga yang mencapai keseimbangan yang paling sempurna. Khairul meletakkan cawan kopinya, menghampiri sofa tempat kedua-dua wanita itu duduk, dan memeluk bahu mereka dengan hangat.
Pada saat itulah, dunianya terasa lengkap dengan sempurna,